Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 20 hari bulan 12 2023 kita teruskan sambungan bacaan kita kepada kitab, dia tulis sini, Warkah Imam Al-Ghazali, ataupun dalam bahasa yang lebih masyhur kitab ini nama dia Ayyuhal Walad. Nama kitab ni apa? Ayyuhal Walad. Kita sudah masuk untuk buku ni, buku yang versi terbitan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan ni, muka surat 10. Muka surat 10. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali, wahai anakku, yani ayyuhal walad, jadikanlah seluruh hal dan kata-katamu menurut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita apa saja pun, kata-kata kita, tingkah laku kita, biarlah kita buat mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan buat ikut kita suka ya. La. Fayambaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'. Tengok, Imam Ghazali kata kita kena jelaskan perkataan kita, perbuatan kita biar tepat dengan syarak. Idzil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dalalatun. Dan amalan kamu tanpa mengikut panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesat dan menjauhkan diri kamu dari Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya, sebab tu ana baca risalah ini kerana sebahagian daripada pendakwah kita di Malaysia ni selalu war-warkan bahawa pengajian tasawuf kita ikut Ghazali. Tasawuf kita Ghazali. Imam Ghazali sebut di sini, perbuatan kita, perkataan kita kena ikut syarak, ikut hadis, maknanya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah amalan-amalan tasawuf yang diamalkan itu sama, ataupun hanya nama saja ikut Ghazali tapi sebenarnya tidak ikut, dia ikut orang lain? Ini yang kita bimbang hari ini. Dia ikut ajaran batiniyah lah, ajaran macam-macam. Kita kata jangan jual nama, kalau nak ikut tengok apa kata. Tengok dia kata ni, wa yanbaghi laka alla taghtarra bi syatahi wa tamati sufiyah. Maka janganlah kamu terpedaya dengan latahan orang-orang tasawuf. Mana dia panggil syatahat ni, kadang-kadang dia orang ni bercakap pelik gitu, tak berpijak kepada syariat. Itu dia panggil syatahat. Watamat, dan perkara-perkara pelik yang dibuat oleh as-sufiyah, ahli-ahli sufi. Sekarang ni banyak. Ada dalam gambar dia usul seorang pakcik pakai kain ada sekat lutut, baju tak pakai, letak atas mimbar masjid, pas cucu rokok kau pakcik. Itu tasawuf ke tu? Masjid no kita kisah rokok. Masuk dalam masjid pun kena bersih, jangan duduk main kilah atas lutut gitu. Itu dia panggil syatahat. Tulis itu, istilah dia tulis syatahat wa tamatis sufiyah. Kena ada kitab bahasa Arab ni baru jadi. Lianna suluk hadha at-tariq yakunu bil mujahadah. Jangan diikut syatahat, mana benda-benda pelik yang dibuat oleh ahli tasawuf. Ini kerana jalan tasawuf yang murni
Yang benar adalah melalui cara mujahadah. Mujahadah mana kita lawan nafsu, bukan ikut nafsu. Menahan diri daripada syahwat dan hawa nafsu dengan cara melatih diri, bukannya dengan cara yang pelik, watturhat dan benda-benda yang karut-marut, tidak. Jadi itu yang kita bimbang hari ini. Kenapa pak cik tu buat benda pelik tu? Jangan. Dia ni ahli makrifat. Ahli makrifat. Cek betul bukan makrifat, mak lipat. Pengikut dia duk lipat dalam poket. Macam-macam kita tengok. Laki-laki perempuan mari duk bersalat. Sore je pergi plastik. Lepas salat pergi duit. Salat dengan laki-laki perempuan ni tak ada beza bagi dia, sebab bagi dia orang perempuan tu macam tunggu kayu gitu, tak ada nilai. Tak ada nilai. Lepas salat tu baby. Ni siapa dia tu? Ayah, cucu, anak. Kalau tak ada nilai, tak beranak kalau tak ayahnya. Nah, ni beranak lagi. Jangan ada main-main. Wa'lam annal lisanal muntalaq. Dan ketahuilah lidah yang tidak dikawal serta hati yang tertutup yang dipenuhi pula dengan kelalaian dan syahwat merupakan tanda kecelakaan. Na'udzubillah. Makna lidah kita ni bercakap tak terkalu. Orang suruh berzikir, dia duduk main berapa dia baca tahu. Hati pula lalai, tak ingat ke Tuhan. Hawa nafsu yang tidak dapat dipatahkan melalui mujahadah sama sekali tidak akan dapat menghidupkan hati dengan cara makrifah. Tak sedut cakap lah. Jadi orang ni tak akan dapat. Wa'lam. Ni dia cakap dengan murid dia ni. Kan kita dah bincang dalam siri lepas. Anak murid dia tanya, tulis surat, minta Imam Ghazali tulis wasiat pada dia. Wa'lam anna ba'da masailik. Ketahuilah ada soalan-soalan yang tidak mampu dijawab dengan perkataan dan tulisan, dan ketahuilah ba'dal masail, ada soalan-soalan yang tidak dapat dijawab. Sa'altani anha, tidak dapat dijawab dengan perkataan dan tulisan. Jadi ada benda-benda kita jawab dengan tulisan tak orang panggil tak berbekas. Itu maksud dia nya. Kerana dia bersifat zauq. Dia kata bersifat zauq. Apa dia bersifat zauq ni? Maknanya sifat kita kena rasa. Bila kita beribadat, kita rasa manis ibadat itu. Kalau sangat baca kertas je tak jadi. Engkau boleh memahaminya bukan melalui kata-kata atau tulisan, tetapi dengan merasanya sendiri. Umpamanya orang yang jahil tentang makna manis dan pahit, tidak mampu menceritakannya dengan kata-kata dan tulisan. Sekarang ni kalau orang tanya awak, gula manis ke pahit? Cuba mencerita lagu mana manis? Boleh kaya? Manis-manis. Petai duk main. Lagu mana manis? Lagu tu. Ambil gula, tek lidah, gini dia manis. Maknanya ada benda tak padan dengan kita hanya sekadar baca buku. Kita kena menjiwai. Sebab itulah orang-orang soleh, dia boleh berdiri malam sampai bengkak kaki. Kenapa? Dia tak terasa lama berdiri. Yang penting dia menghadap Allah Azza wa Jalla, dia baca Quran dengan khusyuk, dia menangis dalam solat dia tidak terasa. Itu dia panggil zauq. Zauq mari daripada hasil daripada kita duduk zikir, kita duduk mikir tentang Allah Azza wa Jalla. Ni ada setengah orang ni dia panggil, kadang-kadang dia kata ibadat dia ni ikut zauq, ikut rasa dia. Rasa sedap dia buat tak? Alah, itu karut lagu tu. Dan tidak mampu nak cerita pahit atau manis tu dengan kata-kata, menceritakannya dengan kata-kata dan tulisan tak lepas. Sebagaimana diceritakan seorang yang mati pucuk telah menulis surat kepada rakannya minta diceritakan tentang nikmat persetubuhan. Ni pelajar-pelajar baca lah dah. Lalu temannya itu memberi jawapan balas pada pertanyaan itu, mulanya aku menyangka engkau ni hanya seorang yang mati pucuk ya. Mu ni penyakit tak melawan je. Namun sekarang aku mengetahui bahawa kamu seorang yang mati pucuk lagi tolol.
Tokpuk orang Kelantan kata. Bukan setakat penyakit mu ni tokpuk pula dah. Dah tahu dah tak boleh melawan, tanya lagu mana, kahwin lagu mana. Tak nak royak dah dia nya. Ini dia panggil benda tak boleh nak rasa. Ini kerana nikmat persetubuhan itu bersifat rasa. Sekiranya kamu melakukannya, barulah kamu akan memahaminya. Jika tidak, ia tidak mampu digambarkan melalui perkataan atau tulisan. Tak sedut cerita lah, buatlah novel 300 muka surat pun dia tak boleh cerita perhubungan ini kecuali apabila melakukannya. Anakku, ayyuhal walad. Ghazali kata, wahai anakku, sebahagian persoalanmu seumpama hal ini, sebahagian persoalan yang lain yang sepatutnya dijawab, aku telah menerangkan jalan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Jadi Ghazali kata ada dalam kitab aku tu. Di sini aku hanya menyebutkan sebahagian sahaja, dan sebahagian yang lain aku isyaratkan melalui peneranganku yang lain. Berkenaan soalanmu kepadaku tentang 4 kewajipan ke atas salik, tulis belajar. Salik dengan makna murid atau pencari jalan kebenaran menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna salik. Bila kita mengaji kitab tasawuf ni, dia ada salik, dia ada abid. Itu istilah-istilah yang kita kena belajar. Dia punya istilah dia tu, salik, abid, makrifat, hakikat ada berlaku. Jadi seorang yang salik, maknanya orang yang nak berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ghazali kata kena buat 4 perkara. 4 perkara ni kena ada. Boleh. Yang pertama, ketahuilah kewajipan paling utama ialah akidah yang betul serta tidak bercampur dengan bid'ah. Akidah kita kena betul. Kalau kita nak betul akidah, nak ambil mana? Ambil daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh para sahabat serta disambung oleh imam-imam yang besar. Tidak masuk bid'ah. Bid'ah ni mana rekaan. Macam orang duk reka-reka tentang Allah Ta'ala tu ada dalam baju dia lah, Allah Ta'ala tu macam-macam dia punya persepsi yang tidak ada sandaran daripada para ulama salafus soleh, maka kita kata itu satu bid'ah yang disebut oleh Ghazali. Akidah kena betul dulu. Ni akidah tak tahu mana, zikirnya kuat, kita kata tak ada paksi, tak ada tapak. Yang kedua, taubatan nasuh, taubat yang bersungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang lalu. Bila kita taubat, mana kita tinggal dah benda hak tak betul yang kita buat hijau zaman dulu, zaman kita muda dulu ke, zaman kita lara dulu, kita tinggalkan, jangan duduk ulang balik. Aku tinggal dah, tak ada dah. Yang ketiga, beralah dengan musuh-musuh engkau sehingga engkau tidak terbeban dengan hak orang lain. Jadi kalau kita istirda' al-khusum, mana kalau orang marah kita tak ada pasal, kita tanya dia, kenapa awak marah saya? Minta maaf je lah. Kita tak nak berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla, selesai-selesailah atas dunia ni. Yang keempat, tahsil ilmi syariah. Hendaklah belajar menghasilkan ilmu syariat sekadar mana mampu beramal dengan perintah-perintah Allah dan menghalang daripada melakukan larangannya. Ini 4 perkara ni kalau mu nak berjalan betul-betul nak menuju pada Allah Azza wa Jalla, kita kena ada 4 perkara. Akidah yang sahih, taubat yang benar, berdamai dengan musuh, mana musuh-musuh kita jangan duduk dendam, jangan duduk sakit hati korang. Yang keempat, mesti belajar ilmu yang boleh mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan kita tahu halal, haram, perintah, larangan, semua kena tahu. Baiklah. Selebihnya pelajari ilmu-ilmu tentang akhirat yang dapat memberi pelepasan kepada kamu dari kecelakaan bala di akhirat nanti. Itu yang sepatut kita kena buat. Baik. Kata-kata ini seperti terungkap daripada hikayat guru tasawuf seperti Syekh Shibli. Shibli, nama seorang tok syekh ni. Dia kata, Shibli ni kata, aku berkhidmat dengan 400 orang guru. Dia belajar 400 orang guru, dia khidmat. Dan aku belajar 4,000 hadis.
4,000 hadis ngaji. Berapa kitab dia dah. Mana khatam Bukhari. Banyak ribu hadis. Wa qala summa ikhtartu minha hadisan wahidan. Kemudian aku milih satu hadis saja untuk diamalkan. Dia tak cerita hadis gapo tu. Yang satu tu hadis apa, dia tak bagi, tak maklum. Bakinya aku tinggalkan kerana aku meneliti dalam hadis yang satu ini, ia boleh melepaskan dan menyelamatkan aku. Mana kalau kita maksud dia, kalau belajar banyak tapi tidak beramal dan tidak memberi pulangan yang besar kepada kita, maka dia tidak menjadi, tak jadi, tak ada faedah. Macam kita hari ni juga, belajar banyak, ngaji kuat, lepas tu mana? Lepas tu beramalnya tidak, tadi ada faedah? Tak. Allahu Akbar. Jadi para belajar sekalian, itu yang dikatakan cerita Shibli tadi. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada hikayat lain pula. Semua ni hikayat ni sebenarnya pengajaran dan pengalaman di orang. Ada benda yang sesuai dengan kita ikut, ada benda mungkin tak sesuai, tidak ada kemampuan kita tentang perkara ini, ataupun dia panggil zauq orang-orang yang lebih pada tu. Jadi kalau kita duk ajar kepada orang yang pelik-pelik, akhir sekali kita tak pergi ke mana. Kata Ghazali, anakku, apabila engkau memahami keadaan ini, tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Jadi kalau kita tahu dah, perlu pada amalan tu kena kuat. Amalan kita berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak banyak pun tak apa. Yang pentingnya kita beramal. Diceritakan bahawa Syaqiq Al-Balkhi, seorang lagi nama ulama tasawuf ni, Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala, dia telah bertanya kepada salah seorang daripada muridnya, An Hatim Al-Asam, nama dia Hatim Al-Asam. Dia tanya apa? Wahai Hatim, jika engkau telah bersamaku selama 33 tahun, mengaji aku 33 tahun dah, apa yang kamu dapat daripada ilmu-ilmu yang telah dipelajari, dan apakah faedah yang kamu ambil daripadaku? Ingat ni pelajar. Orang dulu kadang-kadang dia tanya murid dia, mu belajar aku 33 tahun, apa yang kamu dapat? Kita hari ni belajar 5 tahun, 10 tahun di pondok. Kita nak tahu pelajar kita dapat apa? Buat peperiksaan. Hak segedik otak jawab banyak. Hak kurang pikak jawab sikit. Tu jawab peperiksaan. Kalau kita tanya dari sudut amalan, lagu mana? Mungkin berbeza. Hak cerdik malah, hak tak apa cerdik pula rajin. Itu maknanya kita tak nak kata setiap orang itu penilaian itu atas dasar apa? Atas dasar kemencelang hafalan dia kuat. Atas dasar cemerlang dari sudut amalan mungkin hak ni kuat. Baik, dia tanya 33 kali belajar aku apa dapat? Hatim menjawab, dengar ni pelajar. Saya mendapat 8 faedah. 8 faedah dia dapat daripada tok guru dia. Jika engkau memintaku bercakap benar, sesungguhnya aku tidak pernah menuntut lebih daripada itu, kerana aku yakin selain daripada 8 perkara ini tidak akan menyelamatkan dan melepaskanku di dunia dan di akhirat. Aku tidak perlu lagi selain daripada yang dipelajari itu. Jadi 8 perkara ni aku dapat cukup lah, InsyaAllah boleh selamat. Apa dia? Tengok ni, ini ayat, semua ni ayat motivasi. Kalau pelajar-pelajar kaji tulis satu sehari letak di Facebook, orang boleh baca. Dia kata yang pertama, tulis faedah yang pertama dia dapat, aku melihat pada setiap makhluk, setiap mereka mempunyai orang yang sangat dicintainya. Betul tak? Kita ni ada orang yang kita sayang. Siapa dia kita sayang? Mak ayah kita lah. Nah, saya ke orang lain. Kalau ada isteri, saya ke bini.
Malah sebahagiannya ada yang bersama-sama dengan orang ijtihad itu sehingga ke akhir hayat atau sampai ke kubur, sampai ke mati dia kawan waktu. Selepas itu mereka mengucapkan selamat tinggal. Giata dia masuk ke kubur. Nastaudikumullah, aku serahlah kepada Allah Ta'ala. Mereka kembali tanpa masuk bersama ke dalam kubur. Dia giata tepi kubur. Nak waktu banyak le kubur apa ditolak. Mulah. Nah. Ayuh awak ni tak ayuhmu juga. Nenek awak ni agama lagi cucu dia. Nak turun dalam kubur pemalas. Lepas pada terbalik goodbye. Kata Hatim, apabila aku perhatikan, aku dapati secinta mana pun seorang itu pada kekasihnya, tiada pun yang sanggup menemaninya dalam kubur. Kau ada? Lalu aku mendapati tiada yang boleh menjadi sahabat sehingga ke dalam kubur selain daripada amalan yang soleh. Kita nak kawan dalam kubur, buat amalan banyak. Lalu aku memilihnya dan menjadikannya kekasihku supaya amalan itu dapat menjadi temanku di alam kubur. Satu, maknanya kita kena banyak amalan hak niyah, hak jadi teman dalam kubur. Anak-anak mari atas sekat lubang kubur, lepas tu balik. Faedah yang kedua, aku melihat pada orang ramai, aku nampak kesemuanya menjadi tawanan nafsu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ditawan oleh nafsu dia. Dia kuat tapi kena tawakan nafsu. Dan aku perhatikan pada firman Allah Ta'ala surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya, serta ia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Ini ayat, tanda ayat, tutup kurungan itu ayat. Maka yakinlah aku bahawa Al-Quran itu benar. Lalu aku bersegera untuk menyalahi kehendak nafsuku dan bersungguh-sungguh melawannya. Aku tidak menikmati kehendak nafsuku sehinggalah ia tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi aku lawan nafsu. Sebab kalau kita ikut nafsu, kita binasa. 2. 3. Al-faidatus sarisah. Faedah yang ketiga, aku melihat kepada orang ramai, mereka semuanya letih dan penat mengejar keduniaan, sehingga kan mereka berasa amat gembira kerana menyangka mereka telah peroleh segala-galanya. Nah, ahli dunia, kaya, hari-hari duk tayang gelang, duk tayang apa ni, bak perhiasan dia, tayang kereta. Nah, bahagialah tu. Nah, aku nampak macam tu. Dia kata apa? Aku nampak mereka gembira. Maka aku perhatikan ayat suratul Nahli ayat 96. Apa dia ayat suratul Nahli 96? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sebenarnya apa-apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Kita ada ni akan habis. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala kekal. Maka apa-apa yang aku kumpulkan dan hasilkan dalam tempoh beberapa tahun, aku sedekahkan kepada fakir miskin sebagai pelaburan simpanan di sisi Allah supaya membawa keuntungan bagiku di akhirat. Allahu Akbar. Mana agak kita tak tersentak ke lagi tu tak? Faedah yang kelima, 5 ke 4? Yang keempat. Faedah yang keempat, Al-faidatur rabi'ah, aku melihat sebahagian manusia mereka meyakini bahawa kemuliaan dan kehebatan mereka kerana ramainya pengikut dan kaum keluarga. Ramai follower sekarang dipanggil. Follower kawan. Ramai follower ni. Sekali kita buka YouTube, buka TikTok, juta masuk. Allahu Akbar. Sekali dia pergi ke stadium, berapa ni? Beribu orang masuk. Pagi lagi mari tunggu. Ingat dia betul. Dan mereka berbangga dengan ramainya pengikut
Suatu kaum yang lain pula melihat kemuliaan manusia dan keagungannya pada harta yang banyak dan anak ramai. Mereka sangat berbangga dengannya. Sementara yang lain pula menyangka kemuliaan itu apabila mereka dapat merampas harta orang lain, menguasai mereka serta dapat menumpahkan darah. Sebahagian yang lain merasa bangga apabila dapat membazirkan harta benda tanpa tujuan. Jadi dia duk perhatilah orang ni minat ko anu, orang ni macam ni. Maka kemudian aku tengok cara manusia tadi. Kemudian aku perhatikan ayat Allah Taala, ayat 13 surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsa. Jadi tak usah duduk banggalah. Ternyata yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Maka aku milih takwa, dan sangkaan golongan tadi ternyata salah. Faedah yang kelima, sedap juga anak murid pun tak. Yang kelima, aku melihat manusia ini dengki mendengki, umpat mengumpat antara satu sama lain disebabkan harta dan pangkat. Yang dihadap balas hari dua ni bukan zaman kita saja, zaman dulu lagi pun sampai kai kiamat aduk kelahi sebab ni. Kata mengata tu dua menuduh ni sebab apa? Sebab gila ke dunia. Sebab apa? Sebab suka kepada hasad, sebab kerana dengki, kerana gila pangkat, kerana kedudukan. Maka aku merujuk pada firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, artinya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin papa kedana. Jadi Allah kata aku qasamna bainahum, aku bagi. Macam mana kita dengki? Dah kita ni masuk dalam orang yang tak banyak duit, sekatulah kita dapat, tapi jangan malah pula. Tahulah aku bahawa rezeki telah ditetapkan dari azali lagi. Jadi apakah faedah dengki mendengki seolah-olah tidak meredai pembahagian daripada Allah itu? Lalu aku berbaik-baik dengan semua manusia, hilangkan sifat dengki. Jadi kenapa kita nak dengki dengan orang sedangkan mereka dapat rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Al-faidatus sadisah, faedah yang keenam, aku melihat manusia itu bermusuh-musuhan antara satu sama lain, balah, dengan tujuan duniawi dan desakan waswah syaitan. Tu yang puja dia ni. Semai kemai ke syaitan. Lalu aku perhatikan firman Allah Ta'ala surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan ialah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh yang mesti dijauhi tipu daya. Jadi kita tahu dah syaitan itu musuh, kenapa pergi buat kawan? Kenapa buat member dengan dia? Lish. Itu tak cerita. Tahulah aku bahawa tidak ada permusuhan dengan sesiapa pun melainkan dengan syaitan. Ingat moleklah syaitan tu apa? Berapa jenis syaitan? Dua, jin dan manusia. Kadang-kadang syaitan manusia berat juga, duk main ke kita. Itu dia panggil syaitan. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, aku perhatikan pada dunia ini, manusia menghabiskan daya usaha mencari sesuap makanan. Disebabkan itu mereka terjatuh dalam mendapatkan makanan yang haram atau syubhat. Syubhat ni benda meragukan, tak tahu halal haram, serta kehinaan diri. Kita duk perhati tengok orang ni tak tahu asalkan boleh makan je, halal haram jangan ditanya. Maka aku perhatikan kepada Al-Quran surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Dan tiadalah satu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jualah yang menanggung rezeki. Jadi kenapa kita duk sibuk? Dah habiskan masa cari rezeki ya. Nak pergi semaya Jumaat pun tak boleh. Nak pergi surau tak boleh, nak pergi sejid tak boleh sebab duk gila ke ayat ni sentak. Tahulah aku bahawa setiap makhluk yang melata di atas muka bumi ini rezekinya telah dijamin oleh Allah. Aku pun berusaha mencari akhirat dan menyibukkan diri dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuklah. Baik, yang terakhir, faedah yang terakhir yang dia dapat, as-saminah. Aku melihat setiap manusia sangat bergantung pada sesama makhluk. Kita duk bergantung sama kita je. Sebahagian mereka sangat bergantung pada wang ringgit, sebahagian pula bergantung pada harta dan pekerjaan dan kerajaan, sebahagian pula bergantung pada kerjaya mereka, ada pula sebahagian lain kuat pergantungan mereka kepada makhluk lain. Maka aku menilik pada Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Apa dia surah At-Talaq ayat 3? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan ingatlah sesiapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap sesuatu. Habis cerita kita. Jadi Tuhan tetap dah. Maka aku bertawakal kepada Allah, maka Allah lah sebaik-baik tempat berharap dan tempat berserah. Tempat berharap dan tempat berserah, kita kata itu 8 perkara. Qala Syaqiq, berkata Syaqiq kepada Hatim tadi, bagus wahai Hatim, bau hai Hatim, semoga Allah memberi taufik pada kamu. Aku melihat semua 8 faedah yang kamu amalkan terkandung dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Jadi tak tahulah dalam kitab Taurat kita tak tengok. Jadi Syekh kata dia tengok dalam Taurat ada. Sesiapa yang beramal dengan 8 perkara ini seolah-olah dia beramal dengan keempat-empat kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Selesailah kita 8 perkara. Baik, kita pindah pula. Qala Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anak, qad alimta min hatainil hikayataini, sesungguhnya engkau telah mengetahui daripada 2 cerita di atas. Cerita siapa tadi? Cerita Syaqiq dengan cerita siapa mula-mula tadi? Dua kisah tadi. Shibli. Jadi mu tahu dah anakku daripada cerita di atas bahawa engkau tidak perlu memperbanyakkan ilmu. Bukan maksudnya tak ngaji, kena belajar nak beramal. Mengul dalam siri lepas dia kan, al-amalu bila ilmi la yakun. Beramal tanpa ilmu tak mungkin. Sekarang aku coba menjelaskan apakah kewajipan bagi seorang salik dalam menempuh jalan kebenaran. Maknanya bukanlah kita kena ngaji banyak sampai jadi besar-besar pangkat tapi tak beramal. Itu maksud dianya, beramal itu penting. Bila kita sudah belajar, amal. Maka Ghazali di sini akan ajar kepada anak-anak murid dia ni 4 perkara. Tulis 4 perkara mu kena buat. Yang pertama, kita buat ringkasan dulu. Pilih Syekh Al-Murabbi. Kena ada guru yang mendidik. Dia panggil Murabbi, yang mendidik jiwa. 2, kena hormat pada guru zahir dan batin. Yang ketiga, jangan duduk dengan orang-orang yang buruk akhlak. Yang keempat, pilihlah hidup secara fakir, maknanya tidak mewah, jangan kaya. Kalau kita jak kaya, payah nak ibadah. Itu pandangan Ghazali. Baik, kita mula. Anakku, pertama, apa dia pertama tadi? Pilih guru. Ketahuilah seorang salik itu mana orang yang berjalan
mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, mesti punya guru mursyid lagi murabbi yang mana pendidikannya boleh menunjukkan jalan kebenaran dan membuangkan akhlak yang buruk serta menggantikannya dengan akhlak yang terpuji dan baik. Ini betul. Maksudnya mendidik seumpama seorang petani menjaga tanamannya. Petani dijaga tanamannya daripada musuh, daripada serangga, daripada ulat, macam-macam. Apabila ternampak batu atau tumbuhan lain yang boleh memudaratkan tanamannya, tumbuhan tersebut dicabut agar tanamannya kekal terpelihara cantik. Oleh sebab itulah seorang salik memerlukan guru mursyid yang akan mendidiknya dan membimbingnya ke jalan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah telah mengutuskan para rasul untuk menjadi qudwah. Di sini diterjemah ikon. Ikon kita kata qudwah lebih baik. Qudwah ataupun uswah, contoh kepada umatnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda telah digantikan oleh fala khurafa ar-rasyidin, khalifah yang keempat, sebagai ganti diri baginda sallallahu alaihi wasallam bagi memandu umat manusia menuju ke jalan Allah. Syarat menjadi seorang mursyid mestilah seorang yang alim, patuh syariah, ikut sunnah. Itu cara dia. Namun bukan semua orang alim itu sesuai untuk memikul tanggungjawab khalifah ini. Di sini aku akan terangkan secara umum tanda-tanda yang ada pada seorang mursyid yang hakiki itu. Ini pandangan Ghazali, kata ini murid dia. Siapa dia tok guru tu? Tanda ni pelajar. Tulis nombor 1. Sifat guru ni. Wasyekh huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Allahu akbar. Guru mursyid yang nak bimbing orang ialah orang yang tidak mempunyai niat dalam dirinya untuk mengecap kemewahan harta benda, pangkat dan kebesaran. Tak ada dia. Hidup dia panggil zuhud, hidup dia. Dirinya dibentuk oleh mursyid yang mendidiknya sehingga selesailah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah merasai latihan kerohanian seperti makan dalam kuantiti yang sedikit, tidak banyak bercakap, kurang tidur, hidupnya diisi dengan banyak bersolat, bersedekah dan berpuasa. Dia mengambil cahaya daripada cahaya-cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sudut amalan yang Nabi kita tinggal. Nabi kita suka solat, kita solat. Nabi kita puasa, kita puasa. Nabi banyak baca Quran. Dia ikut, dia panggil mishkatun nubuwah. Cahaya yang ditinggal oleh Nabi iaitulah cahaya amalan. Rasulullah, mursyid yang sebenar itu tersohor dengan akhlak yang baik dan terpuji serta bersih daripada sifat-sifat tercela. Model sebegini tidak mudah untuk ditentukan, lebih-lebih lagi pada zaman ini. Tulis anak. Imam Ghazali mati tahun 505. Ghazali kata nak cari zaman dia tu sudah sukar. Lah ni kita tahun berapa dah? Tahu berapa? 1440. Jadi tolak 1445 tolak 505, jadi berapa ratus tahun? Macam mana kita mau cari guru mursyid zaman kita ini? Hak mengaku ramai lah, yang mengaku, tapi nak cari yang betul-betul tak jumpa lah, bukan senang. Dia kata apa? Model seperti ini a'azzu minil kibritil ahmar, lebih suka daripada nak cari belerang yang berwarna merah, dipanggil kibritil ahmar. Ayo. Model sebegini tidak mudah untuk ditemukan, lebih-lebih lagi pada zaman ini. Jika kamu telah menemui mursyid yang sebenar dan mursyid itu telah menerima kamu sebagai murid, maka wajib kamu menghormatinya zahir dan batin. Itu dipanggil syarat yang kedua. Ana sebutlah di sini kepada para pelajar. Ini ana dengar beberapa kali. Kata-kata ini saya dengar beberapa kali dan kita ulang di sini beberapa kali juga supaya direkodkan oleh pelajar-pelajar. Tuan guru kamu ni, tuan guru
abang asal Pondok Sungai Durian ni, nama dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Dia belajar di Mekah pada tahun 50-an sehingga dia balik lepas merdeka tahun 58 balik asah ke pondok ni. Dia kata dia pernah tanya guru-guru dia, di antara Syekh Abdul Qadir Mandili yang tulis kitab tu Penawar Bagi Hati, Anak Kunci Syurga, Perisai Mukallaf tu kan. Syekh Abdul Qadir tulis kitab Penawar Bagi Hati. Dia tanya Syekh, kita nak pakai tarekat mana ni? Nak jadi ahli tasawuf nak tarekat mana? Tuan guru dia di Mekah kata, Abdul Rahman, zaman kita hari ni ada orang mengaku je mursyid, mengaku ahli tarekat, tapi mereka tidak ada kelayakan untuk mengaku sedemikian. Jadi zaman tu, zaman tahun 50-an dulu. Lah ni zaman berapa? 2030 lebih dah. Masa tu 1950-an. Tuan Syekh kata sudah tidak ada guru yang mursyid. Jadi zaman kita ni kalau ada orang mengaku mursyid, mungkin tengok dia. Apa dia buat? Ni timbul sehari dua ni orang duk viral. Ni orang viral, saya tak nak viral, tapi menasabah juga dia. Dia kata seorang ustaz tu mari ceramah bab zuhud. Kita kena zuhud, tak mau ambil dunia. Apa ni, kuatlah cakap ni. Cakap tasawuf pasal kuliah ni. Nah, sudah kuliah orang pergi tengok, masya-Allah. Kereta dia sport ring dia apa jari orang boleh pakai. Besar comel kereta. Rumah dia besar. Pakai apa mahal-mahal. Kata dia anak murid, tak usah mari cakap bab zuhud lah Tok Guru Nak kita sedekah dulu kereta tu. Ni dak kereta rusak. Kereta punah sikit lah. Kereta hak sekolah punah. Kutik remah nak cari 4-5 ribu. Kita kata itulah yang dikatakan bahawa sekarang ni nak jumpa guru mursyid, nama mursyid mungkin ada, tapi yang betul-betul tak ada. Waktu anak sebut cerita ni di salah satu seminar di Kota Baru, ada seorang pengamal tarekat bangun bertempik dia. Bohong, dia kata. Tipu, dia kata. Kata saya tak akan tipu atas nama bapak saya. Kita ucap, kita doa pada siang malam apa yang kepada bapak dan ibu kita, tiba-tiba kita nak kata kita nak berubah atas nama dia, la. Itulah kita bertegas. Tak ada. Cerita banyaklah, cerita panjang pula ni tak habis, tapi realiti. Ada tarekat besar yang masyhur, berebut pula anak murid nak jadi khalifah. Hak negerinya kata dia berhak jadi khalifah tarekat ni di sini. Saya tak sebut negeri lah, payah. Masing-masing negeri susah kita. Hak sekarang lagi pula dia layak berkelahi dua orang ni. Baloh-baloh nah. Mujud lagi sampai di mahkamah, sampai nak jadi guru mursyid. Orang nak guru mursyid ni orang bersih hati. Tak sakit hati ke orang, bukan ni. Itulah kita kata buah besar. Ada seorang tu kerja dia ngajar kitab Minhajul Abidin. Nak pelajar kita mengaji tu. Habis masjid dia jalan. Kawasan kita ni. Ngajar kitab Minhajul Abidin tapi mulut busuk duduk kata ke orang. Kita kata di mana tasawuf awak? Tasawuf mari ngajar anak murid ngata orang? La. Termasuklah dia kata kita macam-macam. Akhir sekali kita kata, hai, masjid kita ni dekat je dengan stesen kereta api. Masjid Bandar. Tuan-tuan tu duduk stesen kereta api. Kalau kereta api lalu tu bunyi derah kokang tu, coba tengok gerobak dia kosong ke penuh. Kalau hak lalu tu keteh tu penuh. Dia kata betul Ustaz. Hak bunyi derah tu gerobak kosong. Nah kita kata hak itulah. Kilik kita tak tasawuf. Mari duk ngata korang tu bagai kosong dia. Kosong dalam. Hati-hati pelajar-pelajar. Jangan mudah terpengaruh. Penampilan orang jangan mudah terpengaruh. Mentah kau orang bagi title Al-Arif Billah, Al-Tu'ani, kita kata tak salah. Cakap pelik-pelik tapi tidak membayangkan apa yang kita nak hari ni. Tu usah cari benda. Awal lagi Ghazali pesan, mu jangan duk cari syatahat. Benda yang pelik, kita kena cari yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita selamat insya-Allah. Baik. Hak ni pelik sikit ni. Nombor 2 ni. Tulis di kita. Dia tulis yang kedua,
Apa dia yang kedua? Sini nombor 2 ni, menghormati guru zahir dan batin. Letak nombor 2, dia tukar terjemahan. Kan tadi kita sebut dengan ada 4 perkara. Ghazali kata yang kedua, penghormatan zahir dan batin kepada guru. Tulis letak nombor 2 itu. Penghormatan zahir bermaksud dia tidak suka membantahi mursyidnya. Jangan duk balas dengan guru. Tidak boleh menyibukkan diri untuk berhujah dengannya dalam semua perkara walaupun dia sedar kesilapan mursyidnya. Ini macam mana kita nak tahu ayat ni? Kita tengok tok guru tu buat salah, kita tak boleh nak tegur. Sebab dia maha guru, dia makam tinggi. Jadi pelik. Jadi kalau dia salah, kita kena pergi kena pergi pergi tegur dia tak boleh. Pergi tanya dia mungkin boleh. Tuan Syekh, saya tak faham lah gini-gini. Tak. Adakah ini hak Nabi buat? Kalau kita tanya lagi tu rasa tegur tak tangguh awak. Tak, mu tak percaya aku? Awak tidak layak lagi jadi guru murid saya. Balik kapu awak pikul berat begini, pikul beg. Dia kata apa? Tak boleh tanya. Jangan dia meletakkan sejadahnya di hadapan mursyid melainkan waktu menunaikan solat. Manakala tok guru ada depan, jangan duduk kebah kain situ. Tak. Tunggu dulu. Apabila selesai solat adalah dia mengangkat kembali sejadah itu. Begitu juga janganlah dia membanyakkan solat sunat di hadapan guru di samping beramal dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya sekadar kemampuannya. Itu dia panggil hormat zahir. Kita hari ni kena ajar agak pelajar-pelajar kita hormat cara zahir kepada guru. Tengok guru kita mari, jangan duduk sengih-sengih. Wisalah, assalamualaikum. Tengok tu guru bawa beg, atulah angkat. Tengok dia, itu dia panggil cara penghormatan. Bukan lebih-lebih. Ni dah ada dalam video ni, dia tunggu tok guru masuk daripada pintu, anak murid tunggu. Bila tok guru lalu melangkah, semua pakat cium bekas pijak kaki tok guru. Ini bukan hormat. Tulis itu. Kita menghormati guru tapi bukan mensucikan guru. Dia panggil ihtiram, hormat tapi bukan takdis. Itu mensucikan guru tu. Mari nak salah, mengakak jalan atas lutut. Siapa dia ajar ta'assub macam ni? Ada ni. Lalu ni kami video nak kata tak ada bukti orang dia anak murid rakam sendiri, nak kata apa? Anak murid rakam sendiri. Merakak nak pergi jumpa tok guru. Cuba cari berapa riwayat Sayyidina Abu Bakar merangkak nak pergi salam dengan Nabi. Cari kalau ada kita merakak malam ni. Merakak bawa malam ni. Aku suruh merakak mari jalan sini. Sorry kan. Tak ada sahabat gitu. Sahabat Nabi kita marah tunduk. Bahkan kalau kita orang mari kita duduk mari bangun pun Nabi kita larang. Itu. Tapi lo ni kita ajar ketaksuban pada pelajar-pelajar merangkak. Belak-belak ni. Tu nanti balik tu tengok video. Tok guru lalu pakat sujud bekas tapak kaki tu. Dia kata apa? Macam-macam lah. Zaman kita ini bukti sangat banyak. Baik. Penghormatan batin pula bermaksud apa saja yang kamu terima secara zahir tidak boleh diingkari secara batin, kerana itu sifat munafik. Kalau betul hak dia ajar sahih, tak ada masalah. Tapi kalau dia ajar benda pelik, kenapa kita tak boleh ingkar? Jika tidak mampu berbuat demikian, maka tinggallah mursyid tersebut sehingga kamu menerimanya secara zahir dan batin. Maknanya kalau mursyid itu buat benda pelik, menyalahi syariat, tinggalkanlah. Pergi cari hak lain. Itu patutnya. Yang ketiga, tulis nombor 3. Dia tulis nombor 2 itu kan? Tulis nombor 3. Ini dia panggil ilmu tahqiq. Ya apa? Mana kita belajar kita tahu kitab ni salah cetak. Boleh betul, tak ada masalah. Awak ni tak hormat ke guru ni? Abu Anas tak hormat kepada mursyid terjemah kitab ni. Mursyid apa? Kita asal Arab depan saya ada nombor 3, sini nombor 2. Mana lebih mursyid? Ini dipanggil ilmu tahqiq kitab. Jadi bila kita baca kitab mana-mana, kalau kita jumpa kesalahan, cuba tengok dalam kitab Muniatul Musalli tulis Sajawi. Ayat Quran di akhir dalam Tatmimul Faedah, ayat tentang orang zalim.
berkuru-kuru dah kitab tu dicetak, semua salah ayat. Nak kata apa? Ayat Quran mana kita boleh kompromi? Kalau hadis kita kata riwayat bil makna, patutnya pencetak dia tengok ayat salah tukar ya. Nak kata apa? Pasal itu di antara peranan kita. Bila kita kata ayat ni salah, kita betul balik. Bukan mana kita menghina, mengalih. Tuan Syekh tak tulis salah, pencetak tu buat salah. Jadi kita kena belajar. Bukan mana kita tak hormat kepada guru, tak hormat kepada Syekh. Tak, tapi kita menghormati ilmu, menghormati ilmu. Baik, yang ketiga, hendaklah seseorang itu memelihara diri daripada duduk bersama-sama dengan teman-teman yang buruk akhlak, agar dia dapat menjauhkan diri daripada godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia yang akan merosakkan hatinya. Jangan duduk. Hasilnya dia dapat membersihkan hatinya daripada kejahatan-kejahatan syaitan wal iazubillah. Jangan duduk kawan-kawan hak jahat. Cakap baik-baik Abu Anas dia duduk masjid siang malam. Pak cik ni duduk masjid semua. Tapi kita tunggu dia pergi buat kedai kopi sekali, baru tahu. Punya cakap lucah, mengatur orang. Masa duduk masjid tadi, kaki dia nak cium dengan mak kawali besar. Berlaku tak berlaku lagi? Ada. Nah, ini tak mau lihat. Jadi jangan tengok penampilan lah, kita tengok kepada amalan orang itu sendiri. Amalan dia pula tengok betul ke tak betul dengan sunnah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tinggalkanlah. Yang keempat, boleh. Nombor 4, untuk kehidupan yang lebih selamat, hendaklah dia memilih cara hidup fakir. Fakir ni maksudnya orang miskin, orang tawaduk. Bukan untuk pakai untuk mengata orang. Itu lain. Kerana asas jalan ini mengosongkan hati daripada mencintai dunia. Mana kita hidup dalam keadaan suasana miskin, dengan mana tawaduk. Walaupun kita ada duit, tapi hidup dengan tawaduk. Jangan pula, saya ada duit ni, tapi Syekh kata kena jadi fakir, lepas tu duit habis. Ada anak jumpa satu kumpulan dulu, dia bakar duit. Kata mari aku tak boleh kata mari kita tak beli pun, kita beli minyak kereta ya. Kan kita bila minyak tu keluar, tidak dia bakar kan benda tu. Pembakaran berlaku tu keluar asap dah. Nanti tunggu ambil asap kata. Aku beli minyak kereta, kita bakar. Wah, mitok dia akhir dia $100. Masa tu minyak murah kan. Sedap kita fresh kereta. Aku kalau bawa kereta ni awal, kalau kerai kata baru, tak ada siapa boleh pitah. Zaman muda dulu lah, ni tak bawa dah. Tak. Tak ada orang pitah kereta. Satu malam kita balik, ragahlah sebuah kereta tu. Dia pitah kita. Kita tengok rupa dia mota, rupanya Cina mabuk, mari minum arak mana boleh. Kata ni aku tak lawan sebab dia mabuk. Kali kita teruk juga, pas bengok pas kita. Jangan tengok. Sorry. Kita cerita bak tasawuf ni, kita bak Cina pula di sana mahu haron. Baiklah. Dan ni zaman tua dah tak ada. Orang nyepitah dia mau bawa kereta budak. Maknanya kita hidup dalam keadaan fakir, maknanya dengan tawaduk, walaupun kita ada duit tapi jangan mewah. Jangan tunjuk kemewahan. Sebab itulah bagi anak tidak suka sangat. Kita orang ustaz, kita orang agama, duk tunjuk gapo hak kita makan. Makan penuh meja, penuh hidangan. Lepas tu waktu awak nak ceramah, mesti air mata, air hidup, zuhud tuan-tuan, kita kena zuhud. Zuhud nanti apa yang makan penuh meja ni. Itu bahasa tak jauh merah lah tu bit. Tarik balik. Zuhud apa? Kita nak tunjuk zuhud apa kalau kita buat perangai macam ni? Tunjuk kemewahan. Waktu waktu hari jadi suami isteri ke, tak? Anniversary ke dia panggil? Sempena hari kahwin, suakit ke bulut gini, panas zuhu apa, la haula wala quwata illa astagfirullahalazim. Pas kita menjadi ngarut juga kecena. Pas anak banyak benda ngarut hidup atas dunia ni. Nauzubillah. Jadi mu ingatlah pelajar-pelajar, kalau ada bahasa-bahasa kasar dalam kuliah, jangan jadikan contoh. Bukan contoh itu. Contoh kita bersifat tawaduk dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita, sebab itulah yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla.
Baiklah, mari kita habiskan kota kita hari ni sampai pukul 20 kan. Kita perhabis sikit. Kalau tidak malah esok tak habis pula. Inilah 3 lagi perkara. Baik, habis dah kita. Jika tidak mampu memilih jalan ini, paling kurang tinggallah sebab-sebab yang menjadi punca kecintaan pada dunia. Mana kita nak jadi zuhud, tak boleh. Tapi coba cari sebab yang mengurangkan kita cinta pada dunia. Boleh tak boleh? Hai, aku nak duit banyak, sedekah. Apa boleh? Lepas tu syarikat kita tutup. La, kita patuhkan syarikat kita. Dulu kita ada 10 bisnes kita dah. Kita siasat tengok 3 daripadanya tak patuh syariah, tutup. Biar kita berdepan dengan Allah Ta'ala. Kita tidak bawa tidak bawa bebanan. Kita bawa benda yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Biarlah. Nak jadi zuhud semua bukan senang. Tapi orang panggil kalau hidup berharta, tapi harta biar patuh syariah. InsyaAllah kita selamat. Baiklah. Ini 3 lagi perkara yang wajib ke atas salik. Tadi 4, ni 3 pula. Pas cerah main 3 kan. Baiklah. 3 lagi yang wajib ke atas salik. Orang yang menuju jalan Allah menjadikan semuanya 7. 4 lagi pada halaman 11 lepas pada dah. Baik. Jadi hak tadi 4 campur 3 7 dia kata. Baiklah. Kemudian mu tanya pula apakah itu tasawuf? Jadi soalan dia, anak boleh tanya, tasawuf ni apa kat tuan guru Ghazali? Apa dia tasawuf? Secara mudahnya tanda pelajar. Ini khulasah. Secara mudahnya tasawuf itu mempunyai 2 ciri istimewa. Khaslatan, dia panggil khaslatan. Yang pertama, tetap setia dengan Allah, dia panggil istiqamah. Dan yang kedua, berbaik sama manusia. Kita kena ada. Maknanya kalau kita baik dengan Allah, dengan manusia tak baik, tak lulus. Baik dengan manusia tak baik dengan Allah, tak lulus juga. Maka sesiapa tetap setia dengan Allah dan berbuat baik sama manusia, maka dia kira seorang sufi yang murni. Tetap setia dengan Allah maksudnya meleburkan kehendak dirinya untuk berdepan dengan perintah Allah. Sementara berbaik sesama manusia pula bermaksud kamu tidak menggunakan mereka untuk kehendak kamu. Bahkan kamu menggunakan diri kamu untuk memenuhi kehendak mereka selagi mana dia tidak bertentangan dengan agama. Jadi jangan kita guna orang, memperbodohkan orang, tidak menggunakan akal orang, semata-mata kita guna ayat ta'assub tadi. Awak nak kenal Tuhan, ikut apa aku buat. Jangan bantah, jangan lawan. Ini kalau kita cerita malam ni panjang pula jadinya. Ana jumpa seorang pergi bersuluk tempat tok guru dia sebutlah satu tempat. Isteri dia tak suka sebab amalan tu pelik. Memang ajaran sesat lah, kita panggil senang. Jadi bila isteri dia larang dia pergi, tok guru dia suruh suami ni cerai isteri. Isteri kata tak ada salah saya hormat pada suami, sayang pada dia, cuma saya larang dia pergi tempat ajaran sesat tu. Tok guru dia suruh cerai saya. Panjanglah dia panggil kita, kebetulan kita kenal dua-dua, panjang nasihat, buat perdamaian, nak boleh dia sedar bahawa tok guru tu ajaran sesat. Siapa pekat tu bini kena cerai sebab tak taat ke guru. Sebab bini tu cerdik, dia tahu ajaran sesat. Tok lelaki tu tak apa cerdik. Jadi kena buat orang cerdik jangan ada di sini. Kita ni kadang-kadang hak tak cerdik tu lah kita naknya hak cerdik payah, nyemikir. Baiklah. Kemudian kamu bertanya apakah itu ubudiyah, perhambaan? Ketahuilah ubudiyah itu merupakan kehadiran Allah secara berterusan dalam kehidupan hambanya tanpa ada yang lain. Mana kita tetap beribadat, semua benda kita buatkan Allah. Malahan memandang rendah kepada yang lain selain Allah. Ini boleh dilihat kepada 3 perkara berikut. Pertama, sensitif dan mengambil berat dengan perintah syarak. Hak Tuhan suruh kita buat berlaku sekadar kita mampu. 2, reda dengan segala qada dan qadar
serta yang ditentukan oleh Allah. Hak Tuhan suruh, Tuhan takdir, kita redha. Yang ketiga, tinggalkan kepentingan diri kamu sendiri demi mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan suruh begini, nafsu nak gini, lawan nafsu, jangan lawan Tuhan. Kamu bertanya lagi, apakah itu tawakal? Tawakal itu percaya akan janji-janji Allah, artinya penuh yakin bahawa apa yang Allah mahu berikan kepada kamu akan sampai kepada kamu walaupun dihalang oleh seluruh penduduk dunia. Yakinlah kita. Orang tak bagi, dah Tuhan nak bagi, kita dapat. Setiap apa yang Allah peruntukkan kepada kamu tidak akan sampai kepada kamu, kan? Allah tak peruntuk kepada kamu, tak sampai, walaupun seluruh penduduk membantu kamu. Jadi hak Tuhan tak tulis, tak akan mari. Hak Tuhan tulis, orang nak sekat, tak akan jadi. Baik, akhirnya kamu bertanya tentang ikhlas. Ikhlas itu apabila seluruh perbuatan kamu hanya kerana Allah, sedikit pun tidak berterniat untuk mencari pujian manusia, serta tidak mempedulikan cacian mereka. Biarlah orang kata gapo, asalkan kita ikhlas kerana Allah. Ketahuilah, timbulnya perasaan riya apabila kamu memandang hebat terhadap manusia, maka ubatnya hendaklah kamu lihat manusia itu sendiri bergerak di bawah kekuasaan Allah. Hendaklah juga kamu merasakan bahawa manusia itu serupa benda-benda kaku yang tidak ada kudrat untuk menghasilkan kerehatan dan kepayahan, agar sikap mereka melihat pandangan orang terhadap kita itu dapat dihapuskan. Manusia ini tak ada kuasa, cuma Allah beri kita ni sedikit untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi kamu menyangka makhluk itu ada kudrat dan iradat, maka riya itu tidak terlepas daripada kamu. Maksudnya kudrat iradat yang luar lah. Tapi kalau kudrat boleh hakak barang, boleh makan nasi, itu makna itu biasa. Anakku, soalan-soalan lain yang kamu tanyakan itu sebahagiannya terpapar dalam kitab-kitab aku sudah jawab dah. Sudah jawab dah dalam kitab aku. Dan carilah di sana, sebahagiannya tidak dapat ditulis. Beramallah dengan apa yang kamu tahu, agar terbongkarlah bagi kamu hakikatnya, insya-Allah. Ya. Baiklah. Anakku, kita sambung besok pula, insya-Allah. Jadi jangan lupa besok yang ada di sini bawa kitab, yang ada di alam maya bawa kitab, kita khatamkan kitab ini biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.